Ini pesanan saya kepada Tan Sri Anwar Musa. Okey. Anwar Musa bukanlah timbalan Presiden UMNO, bukanlah Presiden UMNO. Dia hanya setiausaha. Okey. Dia kalah dalam pertandingan timbalan Presiden kepada Muhammad Hassan. Okey. Dia kalah pertandingan jawatan Presiden timbalan Presiden UMNO kepada Muhammad Hassan. Okey. Dari awal lagi saya dah beritahu UMNO tidak dikuasai oleh Zahid Hamidi sebab dia terbahagi kepada tim A, tim B. Tim B majoriti, dan majoriti ni dia padu sokongan dia terhadap Tengku Tan Sri Razaleigh Hamzah. Tim A pula diterajui oleh Zahid Hamidi dan terdiri daripada kluster pemimpin yang bermasalah seperti Najib, Zahid dan sebagainya. Okey. Jadi sekarang saya dah beritahu dari awal bahawa tim B ni dia hanya akan angguk kepala, tapi bila sampai masa dia akan buat keputusan ikut kehendak sendiri. Okey. Sebab sebarang perkara yang dikatakan atau dinyatakan oleh Zahid tidak mewakili majoriti ahli parlimen dalam UMNO. Okey. Saya dah kata dari awal. Alright. Jadi dulu Zahid contohnya dia menipu. Dia kata dia buat surat secara rahsia bersama dengan Najib menzahirkan sokongan satu UMNO seketul terhadap Anwar tanpa berbincang dengan ahli-ahli parlimen UMNO atau majlis tertinggi UMNO. Di situ sahaja kita dapat lihat dua perkara. Nombor satu, Zahid penipu. Nombor dua, Zahid melanggar peraturan tata tertib yang dipraktikkan oleh UMNO sejak berdekad-dekad dan seharusnya sudah dipecat bersama Najib. Ketiga, dalam surat tersebut adalah bukti bahawa Muhyiddin hilang sokongan majoriti. Okey. Zahid juga keluar satu kenyataan dulu berkata dia tidak dapat mengawal ahli-ahli parlimen UMNO. Mereka bebas untuk sokong Anwar, dia tidak boleh halang. Itu sebenarnya secara tidak langsung satu peraturan baru yang dibuat oleh Zahid. Bermakna ahli-ahli parlimen UMNO bebas buat keputusan sendiri. Jadi kita tidak boleh ada satu peraturan yang khusus untuk Zahid pada satu masa, kemudian peraturan lain untuk ahli-ahli parlimen lain. Sekiranya UMNO tidak ambil tindakan terhadap Zahid dan Najib kerana menipu, menjaja nama ahli-ahli parlimen UMNO dengan menzahirkan sokongan terhadap Anwar, dan sekiranya UMNO tidak ambil tindakan terhadap Zahid kerana menyokong seorang pemimpin parti lawan, maka ini menunjukkan bukan hanya Zahid tidak boleh mengawal UMNO, dia tidak ada hak untuk memberitahu ahli-ahli parlimen apa keputusan yang perlu mereka buat. Jadi kenyataan Anwar Musa hari ini, kononnya sekiranya ahli-ahli parlimen, sebab Anwar dah takut. Anwar ni orang Muhyiddin. Jadi dia dah takut mungkin belanjawan tidak akan disokong. Ini adalah perkara yang saya dah beritahu dari awal. Jadi dia secara tidak langsung mengugut bahawa sekiranya ahli-ahli parlimen UMNO tidak menyokong atau tidak menurut perintah UMNO untuk menyokong belanjawan, maka mereka boleh dikenakan tindakan. Nah, di sini saya nak beritahu Anwar, ambil tindakan terhadap Zahid dulu. Ambil tindakan terhadap Najib dulu. Kemudian buat satu mesyuarat, pastikan peraturan mana yang kita nak ikut. Sebab menurut Zahid, dia tidak boleh kawal ahli-ahli parlimen, mereka boleh buat keputusan sendiri, dan ini nyata dijelaskan dalam kes sokongan terhadap Anwar. Kedua, ambil tindakan terhadap Zahid dan Najib kerana menyokong Anwar. Ketiga,
Zahid tidak pernah berkata bahawa dia keluar satu arahan memberitahu semua ahli parlimen mesti sokong belanjawan. Apa yang Zahid beritahu adalah ahli parlimen bersetuju untuk sokong belanjawan. Dan itu adalah kenyataan yang keluar mulut Zahid yang kita tak boleh percaya kerana Zahid sah penipu. Terbukti penipu. Nombor 4. Perlembagaan persekutuan dia buta parti. Dalam isu atau soal sokongan terhadap belanjawan, Perlembagaan Persekutuan hanya merujuk kepada ahli-ahli parlimen atau ahli Dewan Rakyat. Bukan ahli UMNO, ahli PPBM, ahli PAS dan sebagainya. Apabila ahli parlimen memegang jawatan ataupun menjadi wakil rakyat, kemudian mereka akan angkat sumpah jawatan di dalam parlimen atau dalam Dewan Rakyat. Sumpah jawatan dan sumpah lagi satu saya lupa lah. Okay? Jadi apabila Anwar mengugut sebagai dan Anwar bukannya presiden parti, Anwar bukannya timbalan presiden parti, dia tak ada hak untuk mengugut. Tapi apabila dia mengugut, dia berkata kalau tak sokong belanjawan mungkin akan dikenakan tindakan. Secara tidak langsung Anwar telah melanggar undang-undang dan menghina Perlembagaan Persekutuan kerana di dalam sistem demokrasi berparlimen dan di dalam Perlembagaan Persekutuan dia tidak menitik beratkan parti. Ahli-ahli parlimen yang dah angkat sumpah ada tanggungjawab terhadap Perlembagaan Persekutuan, terhadap sumpah janji yang telah mereka buat, janji yang mereka telah lafazkan di dalam parlimen dan kepada rakyat, khususnya konstituen mereka, untuk membuat penilaian belanjawan berdasarkan jawatan mereka, berdasarkan sumpah yang diangkat di mana mereka akan melaksanakan tanggungjawab mereka secara jujur. Jadi keputusan itu duduk pada ahli parlimen. Walaupun parti boleh nasihatkan, tetapi itu adalah isu parti. Zahid Anwar jangan cuba masuk campur urusan seorang ahli parlimen yang telah mengangkat sumpah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia sebagai seorang wakil rakyat, sebagai ahli Dewan Rakyat. Jika Anwar melakukan perkara itu, Anwar menghina Perlembagaan Persekutuan dan menghina dan melanggar undang-undang kerana masuk campur dalam tugas, ya, memberi tekanan, ugutan kepada ahli parlimen yang mungkin akan menyebabkan mereka tidak boleh melaksanakan tanggungjawab mereka seperti mana yang mereka berjanji apabila melafazkan sumpah. Ya. Lagi satu saya nak pesan kepada Anwar, sekiranya UMNO nak ambil tindakan terhadap ahli-ahli parlimen yang tidak sokong belanjawan, ambillah. Boleh tak UMNO yang ketinggalan hanya Zahid, Najib dan sekutu-sekutu mereka yang beberapa orang saja, bolehkah mereka bersama-sama UMNO terus wujud selepas 25 hingga 26 ahli parlimen dipecat? Dan sekiranya mana-mana ahli parlimen yang tidak menyokong belanjawan dipecat atau dikenakan tindakan, jangan harap yang lain akan duduk diam. So, macam mana? Adakah Anwar confident bahawa sekiranya 25 hingga 26 ahli parlimen dari UMNO tidak sokong belanjawan dan kemudian mereka contohnya dipecat, apakah UMNO akan bertahan? Inilah soalan yang kena ditanya oleh Anwar terhadap dirinya sendiri. Okey? So, Anwar ni memang masalah besar di dalam UMNO. Satu kaki dia dalam kem Muhyiddin, satu kaki dia di dalam kem Zahid, tangan dia kat sini, tangan sebelah dia kat sana, kelentong tak habis. Dialah salah satu orang penyebab langkah Sheraton, bersubahat dengan Muhyiddin dan Azmin, dan sekarang dia ketakutan kerana kerajaan mungkin tumbang. Kalau kita lihat yang di Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat di Batu Sapi, ini secara tidak langsung satu petanda bahawa seandainya belanjawan tidak disokong,
Dan Muhyiddin cuba menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Maka Seri Paduka Baginda Tuanku yang bijaksana mungkin tidak akan bubarkan parlimen kerana dia tidak ingin pilihan raya. Jadi secara tidak langsung kita dah tahu sekiranya belanjawan gagal, Muhyiddin terpaksa letak jawatan bersama kabinet. Anwar Musa dah nampak benda ni. Jadi tindakan Anwar Musa untuk memberi ugutan terhadap ahli-ahli parlimen dan Tengku Tan Sri Razali Hamzah cukup biadab dan saya khawatir telah melanggar perlembagaan undang-undang dan menghina perlembagaan persekutuan, malah menghina institusi demokrasi dan institusi parlimen. Dengan ini saya memohon dengan segala kehormatnya lah agar Anwar Musa meminta maaf atas kekhilafannya ni. Sebab saya ulang, keputusan untuk sokong belanjawan atau tidak adalah hak peribadi ahli-ahli parlimen. Parti boleh syorkan, tetapi keputusan terletak di tangan ahli parlimen. Dan saya ulang kepada Anwar Musa, UMNO sebenarnya bukannya lagi dalam erti kata sebenar diterajui oleh Zahid. Walaupun on paper memang Zahid presiden, tetapi dia tidak mengawal UMNO lagi. Ini dari realitinya dan juga daripada mulut Zahid sendiri yang berkata dia tidak boleh kawal ahli parlimen. Ya. Dan sekiranya Anwar Musa ingin ambil tindakan, orang pertama yang Anwar harus ambil tindakan adalah terhadap Zahid sendiri. Kedua, Najib. Kerana disebabkan tim A, Anwar, Zahid, Najib, Bong Mota dan sebagainya, UMNO ni semakin menjunam, semakin tenggelam dan memalukan masyarakat. Kerana ada sekumpulan individu yang sama ada disyaki melakukan jenayah ataupun telah disabitkan kesalahan jenayah, duduk dalam parlimen dan cuba beri arahan kepada orang-orang lain yang tidak bersalah cara nak lakukan perkara-perkara tertentu, sama ada mereka perlu sokong belanjawan atau tidak. Ini bukan hanya satu lawak jenaka, ini amat memalukan ya, masyarakat, khususnya pengundi Melayu Islam yang mengundi wakil-wakil rakyat dari UMNO. Okey, Anwar Musa kena sedar bahawa UMNO versi Zahid, versi Najib tidak lagi wujud. Atas kertas memang wujud, tetapi sebenarnya Zahid adalah presiden diri dia sendiri.